Personality Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail. Berita IKIM edisi jam 10 pagi. Kawasan-kawasan di Lembah Kelang yang mengalami gangguan bekalan air sejak petang semalam dijangka mula menerima kembali bekalan air pada 3 petang ini secara berperingkat mengikut kedudukan kawasan dalam sistem agihan. Pengurusan Air Selangor Sedang Berhad dalam kenyataan hari ini memaklumkan Loji Rawatan Air LRA Sungai Selangor fasa SSP 1, 2 dan 3 serta rantau panjang telah beroperasi semula pada jam 2.40 pagi tadi secara berperingkat setelah merekodkan bacaan kosong TON sebanyak 3 kali berturut-turut. Katanya sehingga pukul 7 pagi tadi ke-4 LRA telah selesai melaksanakan aktiviti pencucian dan pengepaman di setiap bahagian dalam proses rawatan di LRA menurut kenyataan itu. Kerajaan Sabah membenarkan semula aktiviti keagamaan, sukan dan rekreasi selain melanjutkan aktiviti perniagaan sehingga jam 10 malam serta dibolehkan makan di restoran bermula hari ini. Ia antara kelonggaran diberikan kepada orang ramai dan peniaga menerusi prosedur operasi standard SOP baharu berikutan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 6 Disember depan. Perubahan itu dimaklumkan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perubahan Negeri Datuk Masidi Manjun dalam kenyataan media laporan perkembangan harian COVID-19 di Sabah malam tadi. Bagaimanapun katanya kelonggaran aktiviti ibadat tertakluk kepada keputusan pihak berkuasa tempatan PBT, manakala aktiviti sukan dan rekreasi dihadkan kepada yang tidak membabitkan sentuhan seperti jogging, mendaki dan memancing dengan kehadiran maksimum 10 orang. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL kini memberi kebenaran kepada warga kota untuk membuka gerai atau perniagaan secara kecil-kecilan di mana-mana kawasan yang sesuai di sekitar bandaraya mulai Ahad ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata bagaimanapun peniaga perlu memohon lesen perniagaan sementara yang sah selama 6 bulan di laman web di BKL yang ditawarkan secara percuma, katanya kepada pemberita di Kuala Lumpur semalam. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 3 September 1945, Akhbar Warta Negara yang pertama diterbitkan di Pulau Pinang setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Akhbar ini diterbitkan bagi memenuhi permintaan para pembaca dari kalangan masyarakat Melayu dan mengisi kekosongan bahan bacaan setelah akhbar-akhbar Melayu sebelum perang ditutup oleh pemerintah Jepun. Pada awalnya, Akhbar Warta Negara ini dimiliki oleh Encik Ahmad Jailani, bekas kaki tangan Akhbar Penang Shimbun. Selepas perang tamat, beliau telah membeli alat-alat percetakan Jepun dan mula menerbitkan Akhbar Warta Negara. Akhbar ini memuatkan berita-berita semasa, berita-berita dari luar negeri yang diterjemahkan dari akhbar-akhbar Inggeris dan melalui maklumat yang diperolehi daripada pegawai-pegawai Inggeris serta perkara-perkara yang bersangkutan dengan kepentingan orang-orang Melayu, antaranya peristiwa darurat dan perjuangan menuntut kemerdekaan. Akhbar ini kerap menggunakan coran kata, antaranya akhbar dari rakyat untuk rakyat dan Melayu Bersatu. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaikal masir.
توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 Bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Euforia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Salam duha juga untuk semua. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira lah di mana juga anda berada saat ini yang dapat dengarkan capaian radio IKIM menerusi frekuensi maupun menerusi radio dalam talian dan juga di handphone masing-masing menerusi aplikasi pintar masing-masing. Alhamdulillah, waktu ini saya Nur Hayati Paradi bakal temankan anda untuk 4 jam insya-Allah sehingga ke pukul 2 petang nanti perkongsian kita menerusi aspirasi. Moga-moga banyak manfaat dapat kita perolehi, banyak ilmu dapat kita pelajari insya-Allah menerusi perkongsian aspirasi. Dan juga tak ketinggalan nak ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada rakan-rakan yang gigih di pagi hari bersama dengan Sufian dan juga Hazwan Syah sebentar tadi untuk perkongsian di aspirasi di Warna Pagi. Jadi, terima kasih pada mereka berdua. Moga-moga apa juga perkongsian mereka dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan anda kita akan bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari dah pun berada di talian. Kita akan bersama dengan Ustaz untuk bersama dengan rakan-rakan. Jadi jangan ketinggalan untuk ikuti Rahmatan dan Amin. Kita nak sambung lagi tentang rasional nama yang baik. Sambungan minggu lepas insya-Allah bersama dengan Ustaz. Dan saat ini kita dengarkan terlebih dahulu Aliyah dengan Beloved Prophet. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. We just want to salawat, and it's only for our beloved Prophet Muhammad, who can give his syafaat for later in akhirat, so we can go to Jannah with him and never be apart. So come on, we salawat, 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 just to ask syafaat, syafaat, syafaat. Salawat for Muhammad, Muhammad, Muhammad. May Allah receive our salawat. Honestly, I just want to be closer to you. My beloved Rasulullah, peace be upon you. But the time is not aligned for me to see you. So please accept my salawat, only just for you. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Nabi Allah, alaihi salatullah. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Nabi Allah, alaihi salatullah. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi Sayyidina
what, we just want to salawat. And it's only for our beloved Prophet Muhammad, who can give his syafaat for later in akhirat, so we can go to Jannah with him and never be apart. So come on, salawat, 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 just to ask syafaat, 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 salawat to Muhammad, Muhammad, Muhammad. May Allah receive our salawat. But the time is not a line for me to see you. So please accept my salawat, only just for you. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi Sayyidina Muhammad, nurul ibadi huda mutayyam. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, alaihi salatullah. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, alaihi salatullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi Sayyidina Muhammad, nurul ibadi huda mutayyam. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin untuk segmen pertama di Aspirasi edisi Rabu yang positif, dan tak lain tak bukan untuk bersama dengan kita menerusi Rahmatan lil Alamin tetamu tetap kita Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari dah pun berada di talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, clear dekat situ kan. Bersama dengan Ustaz insya-Allah perkongsian kita pada hari ini. Kita nak sambung lagi. Minggu lepas Ustaz dah kongsikan secara sebagai awalan jugalah kenapa perlu nama yang baik dan sebagainya, dan kita nak belajar tentang rasional di sebalik sunnah nama yang baik dari sudut akhlaknya, dari sudut kesihatannya. Sebab itu yang antara kita selalu bincang-bincangkan kan Ustaz. Mungkin awalan ini Ustaz berikan terlebih dahulu sedikit mukadimah, sedikitlah pengulangan untuk sahabat-sahabat kita faham apa yang kita nak masukkan dengan sunnah di rasional di sebalik nama yang baik itu. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Yati yang 2 tahun kita bersiaran. Alhamdulillah, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesihatan yang baik, masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat masa lapang yang sering dilalaikan oleh manusia, dan kita hari ini kita memanfaatkan masa lapang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua kita memanfaatkan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita berpagi-pagian dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita ni akan terkesan kerana kita memulakan Allahumma salli ala Muhammad pagi kita ini dengan ilmu insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Pada pertemuan kita lepas, Yati dan sidang pendengar serta yang kita di FB IKIM FM, mudah-mudahan semua sihat di luar sana insya-Allah, dan mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada segala wabak penyakit yang berjangkit terutama COVID-19. Mudah-mudahan Allah segera angkat bumi Malaysia, wabak ini daripada bumi Malaysia. Amin. Dan seterusnya muka bumi ini. Amin. Semalam menggemparkan kita, takut Selangor pun ada 200 lebih kes kan. Di Negeri Sembilan tiba-tiba lonjakan kes yang banyak. Tapi insya-Allah
teruskan jaga SOP, sebab tak ada lain yang boleh bantu kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kena berusaha sebenarnya, berusaha untuk kita menjaga yang sebaiknya, insya-Allah. Okey. Pada pertemuan kita lepas, kita dah bicara tentang rasional. Dia terturun. Okey, rasional nama yang baik. Okey, rasional nama yang baik. Pertama sekali, apa maksud nama tu ataupun ismun dalam bahasa Arab? Ismun ni apa? Ismun ni ialah ketinggian. Sebab itu nama ni memainkan ketinggian, memainkan ketinggian kita. Sebab itu bila dipanggil dengan nama yang diberikan oleh ibu dan ayah kita, kita patut rasa bangga sebenarnya. Betul. Sebab itu adalah ketinggian maksudnya. Nama setiap bagi manusia adalah ketinggian. Pepatah Melayu pun sebut kan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Apa maksud manusia mati meninggalkan nama? Kalaulah dia melakukan perbuatan yang baik ataupun amal yang baik di atas muka bumi ni, pasti dia meninggalkan nama yang baik. Nama yang baik. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, melakukan kerosakan atas muka bumi ni, pasti akan meninggalkan nama yang buruk, macam Firaun, Namrud, Haman, kan? Semua oleh kerana dia melakukan kerosakan atas muka bumi dan mereka melakukan maksiat pada Allah, jadi mereka meninggalkan nama yang tak baik. Tapi kalau nama yang baik, seperti Nabi-Nabi Allah, Nabi-Nabi Allah, para sahabat Nabi SAW, semua meninggalkan nama yang baik. Sebab itu nama ini merupakan ketinggian. Jadi hari ini kita bicara tentang rasional nama yang baik. Apa kepentingannya, apa rasional dari sudut akhlak dan apa rasional dari sudut psikologi. Hari ini kita akan bincang nanti. Dan juga adat Melayu. Adat Melayu. Macam biasalah kita bila bincang tentang rasional sunnah ni dalam slot Rahmatan lil Alamin, kita akan sentuh 3 insya-Allah. Yang pertama kita sentuh tentang rasional dari sudut sains. Yang kedua kita akan sains tu termasuklah psikologi. Dan insya-Allah saya ada satu program nanti kita bedah buku Syama'il Muhammadiyah atau kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi saya rungkai dari sudut sains, psikologi, kesihatan, akhlak serta adat Melayu. Serta adat Melayu. Jadi membantu para asatizah, para ustaz-ustaz, pendakwah dan guru-guru, ibu bapa semuanya sebenarnya, kalau Allahumma salli nak menambah baik dari sudut penyampaiannya kan. Kemudian para ibu dan ayah ni nak menceritakan tentang kehebatan Nabi SAW. Mungkin dicerita melalui hadis dan syarah kepada hadis. Ya, kita hanya faham tetapi tidak merasakan kemanisan. Sebab itu ada rancangan ni Rahmatan Alamin, ada slot rasional sunnah. Sebab kita nak bongkar rahsia, hikmah dan kita nak biar para pendengar semua merasai kemanisan bila mengamalkan sunnah Nabi SAW kan. Jadi begitu juga yang kita bincang hari ini tentang nama. Nama. Jadi nama ni sebenarnya ada sesuatu yang mahal dan sangat bernilai bagi kita. Sebab itu kalau kita imbas kembali bagaimana nama Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah. Muhammad itu kalau kita rujuk, dia tidak ada manusia yang pernah memakai nama ataupun menggunakan nama Muhammad sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama itu sangat istimewa, nama itu adalah nama yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahawa nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Tetapi bila kita bicara tentang nama Muhammad bin Abdullah Al-Amin, itu maksudnya dia adalah nama yang sangat istimewa. Jadi kita akan bongkar insya-Allah lepas ni untuk seterusnya tentang rasional akhlak, sains dan adab Melayu insya-Allah. InsyaAllah. Dan kita nak naikkan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita insya-Allah untuk pusingan kedua, ketiga nanti. Sambil-sambil Ustaz nak terangkan dari sudut akhlaknya, psikologinya insya-Allah berkenaan dengan nama yang baik, apa rasionalnya. Sebab macam serakan kita ni Ustaz Fairuz, apa hukum manusia guna nama-nama Allah, contohnya Fattah, Amin dan sebagainya. InsyaAllah nanti Ustaz akan kongsikan kita apa jawapannya. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin. Allahumma
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin, yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari sendiri, dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh juga ajukan soalan-soalan anda di situ, dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Hari ini kita belajar tentang rasional di sebalik nama yang baik bersama dengan Ustaz Rusdi, yang mana anda juga boleh tanyakan soalan-soalan anda juga, insya-Allah mana berkesempatan kita akan jawab, Ustaz, kan? Betul kan? InsyaAllah, insyaAllah. Dan kita sambung, Ustaz, untuk rasional di sebalik sunnah itu dari sudut akhlaknya, dari sudut psikologinya. Silakan, Ustaz. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak respon sikit soalan yang tadi yang diajukan. Ada sidang pendengar kita kata, boleh tak kita gunakan nama Allah, kan? Tadi Yati bagi contoh Fatah, lepas tu Amin. Bukan Fatah Amin, Kebetulan. Bukan Fatah Amin. Dia Fatah. Dia sebenarnya okey. Kita kena ambil dengan nama yang tepat tau. Selama ni kita mungkin tersilap. Kita ambil contohnya Abdul Fattah. Abdul Fattah. Dia bukan Abdul Fattah. Abdul Fattah. Ada tasydid atas ta. Macam kawan kita ni tulis T ada dua, betul tu, Ustaz? Dia okey. Kita tak pertama sekali dari sudut ni kita tak boleh menggunakan nama Allah. Itu memang jelas. Kita tidak boleh menggunakan nama Allah sebab nama Allah ni sangat istimewa dan khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita boleh gunakan nama Allah bila ditambah dengan perkataan abdu. Abdu maksudnya hamba. Hamba Allah. Contohnya Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Fattah itu adalah nama Allah, Al-Fattah, maksudnya yang Maha Pembuka, itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tulis kita Al-Fattah tak boleh. Tapi kalau kita letak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdul Fattah, Abdul Fattah, tu. Jangan Abdul Fattah, sampai kat kampung patah, apa yang patah tak tahu kan. Kadang-kadang kalau nak pilih nama, pilihlah nama yang jangan dekat-dekat dengan makhraj yang boleh bawa maksud tak baik. Contohnya apa Syahrul, okey, Syahrul ni kemasyhuran, kemasyhuran. Syahrul Nizam, undang-undang perlembagaan yang masyhur. Tapi kadang-kadang orang nak laju kan panggil nama Syarul. Syarul itu maksudnya keburukan, kejahatan. Syarul itu maksudnya keburukan dan kejahatan. Panggil betul-betul nama Syahrul. Okey. Saya tertarik ada orang Arab ni ada dua kelebihan dia. Orang Arab ni ada dua kelebihan dia. Yang pertama, kalau dia panggil nama penuh. Kalau dia panggil nama penuh. Kalau macam saya, sahabat-sahabat saya di Mesir dulu panggil Ya Rushdi. Ya Rushdi kan. Okey. Yang Malang ni masa pergi belajar di Kelantan dulu. Saya belajar di Muhammadi, Kota Baru, Kelantan. Kawan-kawan saya panggil apa? Sedi. Rushdi bagus-bagus jadi Sedi. Sedi tu maksudnya? Sedi. Panggilan saya kat Kelantan. Rushdi, pada dia Rushdi. Dia orang Kelantan ni suka tasydid, macam nama sahabat saya Fakhrul Lutfi kan. Panggil apa? Tepi. Tepi. Saya Sedi. nak ringkas. Itu masyarakat kita. Tapi masyarakat Arab dia panggil nama penuh. Contohnya Abdul Rahman. Ya Abdul Rahman panggil. Ya Ibrahim, dia tak panggil Im. Dia panggil Im. Kita Ya Muhammad, dia tak panggil, kita panggil Mat. Dapat masyarakat kita dia potong-potong, ringkas. Kan ringkas. Kalau masyarakat Arab dia nak panggil nama penuh. Sepatutnya nama penuh. Cuma satu je lah masyarakat Arab ni yang kalau dia panggil nama suami dia. Yang macam saya pernah duduk tingkat 9, saya duduk di tingkat 10. Dia kirim beli barang pada suami dia, dia jerit pada atas. Ya Abdul Rahman, dia panggil suami dia kat bawah. Dia kata, makcik atas ni tak hormat langsung suami dia, panggil Abdul Rahman je, panggil abang ke sayang ke kan. Tak, itu masyarakat Arab. Masyarakat Arab memang panggil nama penuh Abdul Rahman. Okey. Yang kedua, perasan tak orang Arab ni dia pakai abaya penuh. Tutup kadang-kadang hitam semua, pakai jubah, pakai tudung. Kat dalam dia pakai seluar jean, kadang-kadang pakai seluar baju yang sempit. Nak beritahu bahawa yang baju yang sempit, yang seluar jean tu untuk suami kat rumah. Yang jubah hitam kat luar tu adalah untuk orang di luar. Jadi dua kebaikan. Pertama panggil nama penuh, yang kedua nampak dia sudut berpakaiannya, dia sudut berpakaian. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita nak
jangan panggil pendek-pendek, kita panggil nama penuh Abdul Rahman kan. Hamba Allah yang Maha Pengasih, lepas tu Abdullah, hamba Allah yang Maha hamba Allah, lepas tu Abdul Fattah, hamba Allah yang Maha Pembuka, Abdul Wahhab. Jangan Abdul Wahhab, Abdul Wahhab. Double H patutnya. Wahhab. Maksudnya hamba Allah yang amat pemberi, kan. Boleh nama-nama Allah, banyak Abdul Rahim, boleh digantikan nama Allah SWT, tapi tak boleh menggunakan nama Al tu. Kalau namanya Hafiz tak apa, Hafiz kan, jangan Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz tak apa, A-L-H-A-F-I-Z. Kalau dalam bahasa Arabnya alif lam ha alif fa za. Hafiz ni dia isim fa'il je, maksudnya orang yang menjaga. Itu Allah ni Al-Hafiz. Ha fa ya za. Dia ejaannya alif lam ha fa ya za. Hafiz. Sebutan je lain kan. Hafiz dengan Hafiz. Jadi kalau kita Abdul Hafiz, Abdul Hafiz itu. Jadi kalau orang yang menghafal Al-Quran, kita panggil Al-Hafiz. Al-Hafiz. A-L-H-A-F-I-Z. Panggilan pun Al-Hafiz, bukan Al-Hafiz. Ada fa ya za. Kalau Al-Hafiz itu nama Allah. Dia tak boleh. Kena pandailah tu. Kena gunakan nama-nama yang sebutannya dan ejaannya supaya tak terkeliru. Nama Allah ke isim fa'il ataupun orang yang melakukan perbuatan. Orang melakukan perbuatan. Sudah tu sudut lagi, tak apa, boleh. Cuma kita kena ambil dengan makhraj ni sekali. Jangan ambil, kita buang makhraj. Kita gunakan nama Melayu. Contohnya, Na'im. Ain. Na'im, maksudnya orang yang baik. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'man ni sebaik-baik. Jadi, nikmat itu adalah benda yang baik yang Allah berikan pada kita sebenarnya kan. Jadi, Allahumma SWT, kalau kita panggil Na'im, Nun Alif Amzah Mim, Na'im, dia berasal dari kalimah nama, ya namu, Na'imun, orang yang tidur je. Allah. Pergi jauh maksudnya Na'im, Ain, yang baik, Na'im. Na'im maksudnya orang yang tidur. Itu yang kadang-kadang kita panggil nama anak kita Na'im. Baca buku nak. Allah, saya tidur je. Rupanya kita panggil orang yang tidur, orang yang tidur. Lepas tu makhraj macam tu kena elakkan. Okey. Jadi menjawab soalan tadi kata boleh kita gunakan nama Allah tapi bukan nama Allah yang tunggal macam Al-Hafiz, Al-Malik, Al-Qudus tak boleh. Dia kena letak Abdul, Abdul Qudus itu Masya-Allah. Okey. Okey, jom kita bincang tentang rasional akhlak nama yang baik. Okey, dia sudut rasional akhlak nama yang baik. Kenapa kita dituntut untuk berikan nama yang baik? Dari sudut rasional akhlaknya adalah kita akan dipanggil dengan nama itu di padang mahsyar nanti. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahawa kita dah bincang lepas kan. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kata Nabi SAW daripada Abu Darda yang meriwayatkan hadis ni, baginda SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-nama kamu dan nama bapa kamu. Maka perelokkanlah nama-namamu. Perelokkanlah nama-namamu. Jadi nanti kita di akhirat akan dipanggil dengan nama tersebut. Sebab itu kita perlu sebelum meletakkan nama anak kita ni dengan nama-nama kan. Nanti kita bincang dari sudut psikologi rupanya. Tak apalah saya masuk terus kita dari sudut psikologi pula sebenarnya nama ini adalah cetusan idea kreatif ibu dan ayah. Nama untuk nama kita ni adalah cetusan idea kreatif ibu dan ayah. Sebab itu kalau kita nak meletakkan nama pada anak, itu menunjukkan kesenian kita, menunjukkan kreatifan kita. Jadi sebagai ibu dan ayah perlu meletakkan nama yang baik. Sebab itu antara tuntutannya, bila lahirnya anak, hari yang ke-7 kita akikahkan, yang kedua kita berikan nama yang baik, yang ketiga kita cukur rambutnya, kan, cukur rambutnya. Itu tuntutan bila lahir seorang anak. Jadi antara tuntutan yang ditekankan adalah memberi nama dengan nama yang baik. Sebab nanti di akhirat kita akan dipanggil dengan nama yang baik. Yang pertama, yang kedua,
dari sudut psikologi tadi, dia melambangkan seni kreatif ibu dan ayah. Jadi kalau nama itu dibawa ke mana-mana, kalau nama yang cantik, yang indah, yang memberi maksud yang baik ataupun makna yang baik, dia akan menggambarkan ibu bapa yang sangat teliti, ibu bapa yang sangat kreatif, ibu bapa yang sangat menginginkan sesuatu yang indah untuk anak dia, untuk anaknya kan. Sebab itu dari sudut psikologi memang kita tak perasan kita beri nama yang baik ni. Kita ni ialah orang beri nama baik, itu ikut nama baik, tapi sebenarnya itu adalah kekreatifan kita. Sebab itu ada orang yang saya bincang beberapa minggu lepas, dia dah rancang nama anak dia masa zaman dia bercinta kat universiti lagi. Kan tu dia kalau sebab dia kreatif kan, dia kreatif. Ada yang menggabung-gabungkan nama, ada yang menggabung-gabungkan nama, ada yang mengambil daripada sempena. Jadi itu semua Allahumma salli, dia kekreatifan kita dari sudut psikologi kan. Jadi tapi yang utamanya adalah kita akan dipanggil nanti di akhir akhirat di padang mahsyar dengan nama kita, iaitu kata Nabi SAW, fahasinu asma'akum, berilah nama ataupun perelokkanlah nama kamu nanti, perelokkan nama kamu. Jadi menjawab persoalan yang lepas, adakah nama kita akan dipanggil mengikut IC, mengikut kat penalan kita nanti? Tak, dia akan mengikut panggilan kita, panggilan kita. Kalau kita lihat orang dulu-dulu mana ada IC kan. Nenek saya yang lahir tahun 35, almarhumah, dia pun IC dia tarikh tak ada, bulan tak ada, 00001935. Itulah saya tengok IC nenek saya. Dia tak ada tarikh lahir, sebab dia bila daftar masa Allahuakbar, masa selepas merdeka tu, tak ingat tarikh lahir bila. Jadi 00001930 lah. Cantiklah dia punya. Okey, cantik ya dia, insya-Allah untuk tu. Okey. Dari sudut Allah SWT, yang kedua, rasional dari sudut nama yang baik, rupa-rupanya pada nama ni ada doa. Pada nama ni ada doa. Sebab itu kita bicara tentang tu, pada nama ni ada doa, pada nama ada doa. Kita kena ambil nama yang baik sebenarnya, ambil nama yang baik. Sebab dalam nama kita ada doa, dalam nama kita ada doa. Okey. Sebab itu kalau boleh macam kita ambil kisah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan dia Muhammad. Kenapa? Sedangkan nama dalam Allahumma nama dalam kitab Injil ataupun kitab sebelum tu adalah Ahmad. Dalam kitab Samawi, agama Samawi disebut sebagai Ahmad. Tapi kenapa atuknya Abdul Muttalib memberikan dia nama Muhammad? Sebab Muhammad maksudnya dipuji. Muhammad ni dipuji. Jadi atuk Nabi SAW, Abdul Muttalib, nak bila orang panggil Muhammad ni maksudnya nanti dia dipuji oleh manusia dan dipuji oleh Allah. Memang betul-betul lah nama Muhammad tu. Jadi macam kita, Rusdi ni ada dua, kecerdikanku yang pertama, yang kedua petunjukku. Jadi kalau orang panggil kita, mudah-mudahan cerdik lah kan. Mudah-mudahan cerdik lah. Kalau Yati, Nur Hayati, cahaya kehidupanku. Macam tu kan. Jadi orang panggil cahaya kehidupan. Jadi insya-Allah nanti akan bercahaya kehidupannya. Amin. 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 Okey, tu. Jadi rasional akhlak, nama yang baik. Sebab dalam nama ada doa. Dalam nama ada doa. Sebab itu bila kita berikan nama, kalau boleh berilah nama yang ada maksud yang baik. Ada maksud yang baik. Pernah berlaku dulu, kita pun dah bincang yang lepas, ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Sahal bin Sa'ad. Kan? Nama sebenar dia, masa dia lahir, ibu dan ayahnya beri nama sebagai Hazan. Zainun, Hazan. H-A-Z-A-N, Hazan. Hazan ni maksud apa? Kesedihan. La tahzan kan? La tahzan maksudnya jangan bersedih. Jadi Hazan ni kesedihan. Jadi, lalu Nabi SAW tukar namanya kepada yang membawa maksud kesedihan itu kepada
sahal. Sahal ni kemudahan ataupun mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, kan. Sahal ni maksudnya mudah. Jadi kalau dipanggil hazan, kesedihan, ada doa pada dia. Itu tadi saya sebut naim dengan naim. Ada doa. Jadi rasional akhlak, kenapa kita perlu beri nama yang baik? Sebab dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam nama itu ada doa. Dalam nama itu ada doa. Okey. Yang ketiga, rasional dan sudah akhlak, nama yang baik disukai Allah. Nama yang baik disukai Allah. Jadi Allah suka kepada nama-nama yang baik. Itu Allah memberikan nama kepada para nabinya dengan nama-nama yang baik sebenarnya, kan, yang baik. Dan juga Allah memiliki nama-nama Asmaul Husna yang baik, yang terbaik. Yang terbaik. Sebab itu Nabi SAW juga nama-namanya terbaik, kan. Jadi Allah suka nama yang baik. Allah suka nama yang baik. Itu rasional, dari sudut rasional akhlak. Okey. Dari sudut rasional psikologi pula, yang pertama saya sebut, bagaimana saya sebut tadi lah, dia sentuhan kreatif ibu dan ayah. Sentuhan kreatif ibu dan ayah. Sebab itu nama ni akan dibawa ke mana-mana. Siapa yang beri nama, bukan bayi itu sendiri yang pilih nama dia, tak ada, kan. Tak ada. Kita ni kalau ayah kita beri nama itu, itulah. Dia register nama tu, itulah. Kalau kita tak suka pun kena reda lah, kena terima lah, kena terima. Kecuali kalau nama yang teruk sangat, kita boleh tukar di Jabatan Pendaftaran Negara lah. Kena angkat sumpah. Tapi proses ni banyak, proses ni panjang. Kalau takut kita dah dewasa ni, umur 18 tahun ke atas, susah dah sebab ialah sijil SPM kita, kemudian sijil kita yang lain semua. Kalau itu sekarang ni dia ada alias. Kalau kita tukar nama pun ada nama asal, ada alias. Maksudnya ada nama kedua tu. Nama kedua. Jadi sebab itu ibu dan ayah ni kena ambil nama yang terbaik. Dulu kita pernah dengar, kan, bila ialah lawak-lawak, nama dia, suami dia, Allah SWT, nama suami dia Daud. Nama isteri dia Maznah. Jadi digabungkan jadi Mazda, kereta Mazda. Ada yang nama ada yang nama Syamsul. Lepas tu anaknya, isteri nama Syarifah, kan. Jadi Sam dengan Pah, sampah nama dia. Sam dengan sampah. Jangan macam tu, jangan. Jadi kita kena ambil nama yang baik. Sebab itu melambangkan kekreatifan kita. Kekreatifan kita. Okey. Sebab itu kan kita kreatif macam mana pun, ada yang boleh yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Apa Yati? Contohnya, galakkan bila kita perlu menukar nama adalah nama dengan masalah tertentu. Contohnya, kita beri nama kita dengan nama anak kita dengan Khairun Nisa. Khair ni sebaik-baik, Nisa ni wanita, perempuan. Nama ni pun tak disukai. Bukan tak disukai, tapi Nabi tak galakkan kita gunakan nama yang macam tu, menunjukkan bahawa kita ni adalah sebab baik perempuan. Tak. Kita ni bukan sebab baik perempuan sebenarnya, kan. Kalau nak buat pun, contohnya kalau kita letak nama yang baik, Hasanah ke? Ni Hasnah, kan? Hasanah. Hasanah maksudnya kebaikan, kan. Kalau perempuan yang baik, Hasinah, Hasinah, kan. Perempuan yang baik. Ataupun Muhsinah ke, boleh juga. Cuma yang tak digalakkan nama macam Khairun Nas, sebaik-baik manusia, tu tak digalakkan. Walaupun bawa maksud yang baik. Khairun Nisa, tu nama-nama yang okey, tapi tak digalakkan nama macam tu. Sebab dia melambangkan, walaupun pada asal nama baik, tapi dia suatu yang macam tinggi sangat, tak layak kita pakai. Tak layak kita pakai. Sebab nama kita sebab baik perempuan contohnya. Tak. Kita bukan sebab baik perempuan, kan. Jadi ada lagi baik daripada kita. Jadi nama tu pun tak digalakkan. Tapi kalau pakai tak ada masalah. Cuma tidak digalakkan oleh Islam itu. Okey. Yang kedua dari sudut psikologinya adalah nama anak ni adalah tanda syukur yang tinggi daripada ibu dan ayah.
yang kita bicara yang lepas, kisah Ismail kan, nama Ismail. Dalam Jabatan Pendaftaran Negara pun nama yang paling popular di Malaysia ni adalah Ismail. 77,000 berapa ratus saya tak ingat yang menggunakan nama Ismail tu. Kan, rupanya nama Ismail. Cuma dari sudut Jabatan Perangkaan Malaysia, nama yang biasa diletakkan pada bayi yang baru lahir, yang popular Muhammad. Nombor 2 Adam. Nombor 2 Adam. Okey, kalau perempuan, nama yang popular diletakkan pada bayi adalah Ainul, dan yang kedua Mardiyah, dan ada juga meletak Ainul Mardiyah. Itu statistik Jabatan Perangkaan Malaysia. Jabatan Pendaftaran Negara, nama yang paling popular adalah Allahumma salli Ismail, dan nama perempuan yang paling popular adalah Fatimah. Fatimah. Okey. Jadi sebenarnya nama-nama tu lahir daripada apa? Dia lahir daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lahir daripada rasa syukur yang tinggi, rasa excited, rasa excited yang tinggi. Jadi dia meletakkan nama yang baik itu sebab syukur. Macam kita bincang lepas nama Ismail kan, dia bukan nama yang dirancang, nama yang tiba-tiba terungkap ataupun terpacul daripada mulut Nabi Allah Ibrahim bila lahirnya zuriat dia yang pertama, dan disebut Yashmael dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, yang bermaksud Yasma'ullah, Allah mendengar permintaan dia. Dari bahasa Arab ialah Ismail. Begitu juga dengan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq kerana Siti Sarah dia tak dapat beri zuriat kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi bagaimana dia mampu memberikan zuriat sejak dia tahu yang dia mengandung, dia gembira dan ketawa, dan bila gembira dan ketawa, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani ialah sahaqa, sin ha alif qaf, ada tasydid atas ha, sahaqa yang bermaksud ketawa dan gembira. Jadi dalam bahasa Arab dipanggil Ishaq, dipanggil Ishaq. Jadi nama-nama tu sangat istimewa, sangat istimewa. Saya baru-baru ni ceramah di Terengganu kan, saya sebutlah nama Ismail, bahawa orang Terengganu banyak nama Ismail. Betul tak pakcik-pakcik, janganlah panggil Ismail tu dengan, sebab orang Terengganu panggil Ismail ni apa lagi? Haji A. Haji A. Haji A. Mail. Bila tanya betul-betul Ismail. Tapi panggilan dekat abang Haji A. Haji A. Tinggal. Nama Ismail sangat istimewa, ya Allahu Akbar kan. Jadi jangan panggil dengan panggilan yang pendek-pendek. Itu masyarakat Melayu kita, dia suka nama pendek-pendek. Muhammad panggil Mat. Apa lagi? Siapa lagi? Kita suka nama Ibrahim. Panggil Im. Kan tu. Rusdi dah tinggal D. D. Kan? Tak, cuba panggil nama betul, nama penuh. Rusdi. Sebab itu Arab ni tak suka letak nama panjang-panjang. Ada sahabat saya letak nama anak dia Muhammad Rashid Redha. Nak register dekat sana, Arab kata pilih salah satu, nak Rashid ke, nak Muhammad ke, nak Redha. Tak boleh. Sebab Arab kalau nama 3, Muhammad Rashid Redha, panjangnya nak sebut kan. Sebab tu dia paling panjang pun 2 je. Patut DJ Mona nama Mona sahaja. Macam mana Hati? Patutlah DJ Mona nama dia Mona saja. Mona saja. Mona Mona ni keamanan maksud dia. Dan Mona je kan. Mona Jasman. Pendek je. Sebab Arab macam tu memang. Dia paling panjang pun 2 je. Paling panjang pun 2 je, iaitu Abdul Rahman, Abdullah, kan. Kalau Malik biasa panggil Malik je. Dia tak ada nama panjang penuh macam kita. Kalau kita insya-Allah nama paling panjang setakat ni dalam rekod ni ada 9 nama kan. Princess apa tu saya tak ingat. Bapa dia Syuaib, nama Muhammad Sufian. Bukan Sufian Brain lah. Dia panjang lah. Puteri princess panjang, ada 9 nama. Masya-Allah. Kan susah nak panggil nanti kan. Cuma nampak, tapi itu dari sudut psikologi, kekreatifan dan rasa syukur sangat. Jadi dia letak semua nama pada tu. Jadi itu sebagai tanda excitednya seorang ibu dan ayah dari sudut psikologi. Iaitu bila kita diberikan nama Allahumma salli ala Muhammad, kita ni kena rasa syukur, sebab itu adalah rasa syukur yang tinggi, rasa excited, rasa apa lagi dipanggil, keterujaan yang sangat tinggi oleh ibu dan ayah
yang memberikan nama kepada kita, insya-Allah ya. Sambung lagi depan. Betul-betul Ustaz, sebab ramai juga yang bertanya Ustaz, macam mana kalau bagi nama anak nama malaikat, macam mana kalau bagi nama anak nama-nama bunga-bunga. Itu kreatif jugalah kan. Jadi macam mana dari sudut pemberian nama tersebut, hukumnya dan sebagainya, insya-Allah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013 782 5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Obat. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan promo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Rahmatan Alamin. Di sebalik nama kita, apakah rasionalnya, Masya Allah. Jadi rakan-rakan pendengar yang sekarang ikuti kita di FB IKIM, di FB Ustaz Rusdi ataupun di YouTube IKIM. Jom type nama penuh-penuh masing-masing. Tahu tak maksud nama di sebalik nama kita dan sebagainya, Masya Allah. Jom kita kongsikan pada yang lain. Moga-moga ada juga idea juga untuk ibu ayah yang sedang nanti-nanti anak dapatkan idea apa nama terbaik untuk anak-anak mereka. Baiklah Ustaz, kita sambung sikit lagi ataupun kita nak raikan soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz, sebab banyak soalan daripada sahabat-sahabat sebenarnya. Kita raikan soalan daripada sahabat kita lah, insya-Allah. Baik. Ada satu soalan daripada sahabat kita ni Ustaz di FB IKIM, tanya bagaimana kalau anak menamakan anak menggunakan nama malaikat Ustaz. Okey, ni daripada Junaida Idris kan, yang bertanya pada kita, insya-Allah. Okey. Boleh, tak ada masalah. Cuma yalah, nama tu agak berat sikit bagi kita kan, agak berat. Macam mana? Sebenarnya nama malaikat dan nama nabi dibenarkan. Nama malaikat dengan nama nabi dibenarkan. Dan nama-nama nabi dan para rasul Allah adalah nama yang terbaik sebenarnya. Dan kalau kita rujuk kepada yang hadis yang kita dengar sama-sama, nama yang paling disukai oleh Allah dan Allahumma salli, nama yang paling disukai oleh Allah dan adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi menunjukkan bahawa Allah suka menggandingkan, Allah suka hamba-Nya meletakkan nama dengan menggandingkan nama Allah yang menunjukkan sifat tawaduk. Sifat tawaduk manusia tersebut Abdul Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, Abdullah, hamba Allah kan. Itu nama terbaik. Maksudnya nama-nama yang terbaik dia adalah nama Allah yang digandingkan dengan Abdul, hamba. Tetapi bila sebut Abdul Ka'bah, itu nama yang boleh membawa syirik, perlu ditukar. Hamba yang membawa kepada maksud yang syirik perlu ditukar sebab dia akan membawa maksud yang tak baik. Sebagai contoh, nama sahabat Nabi SAW Abu Hurairah sebelum Islamnya adalah Abdul Syams, hamba matahari. Kan, hamba matahari. Jadi nama matahari, hamba matahari ni syirik. Hamba matahari kan, sebab dia hamba kepada makhluk, tak, dia hamba kepada Allah. Itu Allah tukar, Nabi tukar nama Abdul Syams, nama sebenar Abu Hurairah kepada Abdul Rahman bin Sakhar, Abdul Rahman bin Sakhar. Barulah gelarannya adalah gelarannya adalah Abu Hurairah.
Abu Hurairah. Minta maaf saya tertendang kaki kamera. Telah bersiaran di rumah macam ni lah kan. Jadi kalau bersiaran di konti tu insya-Allah tak tertendang kamera. Ini okey, tak apa. Tu. Jadi dibolehkan untuk nama malaikat. Contohnya Jibril ke kan, Mikail, boleh dibenarkan dalam Islam. Cuma yalah, kita sebenarnya dari sudut nasional, dari sudut akhlak, dari sudut adab Melayunya sebenarnya kita bawa nama kita. Kenapa Melayu ni sebut harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama? Sebab kita sebenarnya ada amanah dari sudut nama kita. Itu disebut bahawa kalau kita melakukan perbuatan yang baik, kita akan dikenang, nama kita akan dikenang. Kalau kita kalau kita buat perkara yang buruk, kita meninggalkan nama yang tak baik. Sebab itu sebenarnya dari sudut Melayu, kenapa ada pepatah ni, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama? Sebenarnya dia nak kita junjung nama. Sebab itu ismun ni ketinggian yang perlu kita junjung, yang perlu kita letakkan pada tempat yang tinggi. Na'udzubillah min zalik, nama Mikail tapi keluar di kaca TV, perompak yang telah merompak bank, melakukan penipuan dalam talian, nama Mikail ni memberikan rezeki. Curi rezeki orang pula kan. Jadi dari sudut orang Melayu sebenarnya, dari sudut adab Melayu, nama ni dia ada tuntutan yang perlu kita bawa. Itu kalau nak meletakkan nama tu, nama para malaikat, boleh, dan doakanlah mudah-mudahan Allahumma salli dia yang baik. Contohnya kalau kita letak nama anak Mikail, tapi dia bergaduh dengan adik dia yang tak boleh kongsi mainan, kita kena tegur Mikail, nama Mikail ni bagus tau. Mikail ni maksudnya nama malaikat yang memberi rezeki. Sepatutnya bila nama Mikail ni dia kena baik hati, kena macam tu kena nama macam tu. Baik kan? Ustaz. Cumanya Ustaz, sebab tadi Ustaz dah sebut tentang nama tu kadang-kadang berat. Maknanya ada tanggungjawab, ada yang dibawa dengan nama tersebut ada tanggungjawab, ada maknanya membawa nama lah, nama tu membawa nama. Maksudnya, tapi ada orang dulu-dulu Ustaz, ni ada sahabat kita tanya, Cik Amir tanya, orang dulu-dulu selalu akan bila kata nak bagi nama, ada setengah nama kata nama tu berat, takutnya tak boleh bawa. Macam mana tu Ustaz? Orang dulu-dulu dari sudut Islam tak ada. Dari sudut Islam tak ada. Nama tu berat kan, sehingga dia jatuh sakit hanya kerana nama. Tak. Dia tak ada. Dia tak ada istilah nama tu berat. Cuma yalah, kita yang berpegang kot nama dia berat sangat, panggil dia dengan panggilan yang tukar nama dia kan. Dia tak ada sebenarnya. Itu hanya mungkin berdasarkan amalan ataupun pandangan ataupun pendapat masyarakat Melayu kita. Dalam Islam tak ada istilah nama yang berat kan. Cuma berat saya sebutkan tadi tu bukan berat maksudnya ditanggung oleh anak. Dia tak ada nama ditanggung oleh anak. Cuma beratnya tuntutan perlu menjaga nama tersebut. Contoh kita letak nama para Nabi Allah. Kalau boleh kita yang namanya Muhammad ni, Muhammad bin Abdullah pula tu, bukan Muhammad Abdullah Al-Amin yang pesona di Zahra tu. Okey, itu kita panggil Ustaz Amin. Ustaz Amin kan, keluarga panggil Ustaz Amin kan. Tapi dia tak jaga namanya dari sudut macam dia melakukan perbuatan yang ni sampai memalukan ibu dan ayahnya, sedangkan namanya Muhammad bin Abdullah tu. Itu maksudnya saya sebutkan tadi nama berat bukan kerana beratnya nama, jadi tak ada kaitan dengan insya-Allah. Nama berat tanggungjawab membawa nama tersebut sebenarnya. Bila Ustaz sebut tadi tentang Ustaz Amin, panggil Ustaz Amin, bukannya Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Masyarakat kita juga macam Azhar Omar kata, masyarakat kita memang gemar memanggil nama anak ataupun mereka yang rapat dengan panggilan manja. Adakah di akhirat nanti kita dipanggil dengan nama manja tersebut ataupun nama penuh kita, nama sebenar tu Ustaz? Okey, sebab itu saya sebut tadi, Allahumma salli, nama kita yang diberikan ibu dan ayah dalam IC, dalam kad pengenalan itu bukan nama yang akan dipanggil nanti. Maksudnya nama yang dipanggil, nama yang disebut ni. Sebab itu tadi saya sebut, jangan ambil panggilan atau penggelaran yang tak baik, sebab nanti kita akan dipanggil dengan nama itu, bukan nama dari sudut IC kita. Bukan dari sudut nama IC kita. Sebab itu kita tak akan dipanggil di pandang masyarakat nanti dari sudut nama IC kita. Dia hanya dipanggil dari sudut panggilan. Jadi Asma ini panggilan kita. Itu kalau nama Muhammad, panggil Muhammad lah, tak payah panggil Mat.
Tak payah panggil mat. Itu yang disebutkan tentang tu, insyaAllah. InsyaAllah. Seterusnya soalan daripada sahabat kita. Satu lagi soalan Ustaz. Saya rasa ini soalan terakhir. Bagaimana dengan nama jin yang tak elok kita gunakan untuk anak-anak Ustaz? Daripada Azman Aziz. Nama jin. Nama jin yang tak elok Masya Allah. Nama tu, okey. Kalau kita kena tahu bahawa nama tak elok ni memang kena tukarlah, sebab kita ambil iktibar pada amalan Nabi atau perbuatan Nabi SAW bila dinamakan sahabat itu oleh ibu dan ayahnya dengan nama yang tak baik, Nabi terus tukar kepada nama yang baik. Termasuklah nama jin tu maksudnya dilarang. Dilarang dalam Islam sebab dia akan bawa maksud tak baik. Jadi itulah jawapan kepada persoalan tu. Cuma Yati, ada yang bertanya, saya pernah live dulu di Selamat Pagi Malaysia. Tajuknya pada nama ada doa. Selamat Pagi Malaysia tu. Ramai pemanggil yang telefon saya. Dia tanya soalan, dia kata, Ustaz, perlu ke kita ikut nama Arab? Perlu ke kita ikut nama Arab? Kan? Boleh tak kita tak ikut nama Arab tapi ikut nama Melayu ataupun ikut dalam bahasa Inggeris? Saya jawab, boleh. Tak ikut bahasa Arab pun boleh. Tetapi tidak membawa maksud yang syirik kalau selain daripada bahasa Arab. Yang kedua, tidak membawa nama yang buruk walaupun dia bukan bahasa Arab. Tapi kalau nama kita bukan bahasa Arab, dia contohnya kan, macam nama isteri saya Haliza kan, dia bukan nama Arab, bukan mungkin nama Inggeris, Wallahualam, dekat-dekat dengan Mona Lisa kan, tapi dia tidak membawa maksud yang tak baik. Jadi dia dibenarkan, boleh.